الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha agung, dialah yang maha esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih. Dia yang maha penyayang, amat sayang menyayangi para hamba-Nya, terutama yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai amal ibadah. Dan tidak lupa juga Dia sangat mengasihi para hamba-Nya yang selalu memohon taubat kepadanya dengan beristighfar, menyesal di atas segala dosa yang dilakukan dan berusaha untuk mengubah diri kepada kebaikan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat lidah. Dengan lidah ini kita dapat berkata-kata. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan lidah adalah untuk kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Zikrullah, tidak ada amalan yang boleh mengalahkan zikrullah walaupun berjihad. Ini disebut di dalam hadis Tabarani yang kita baca petang tadi waktu asar. Zikrullah pun lebih besar fadilatnya daripada berjihad. Melainkan Nabi kata, kalau dia terus berjihad dan berjihad sehingga pedangnya patah, maka baru boleh menyamai amalan zikrullah. Maka zikir-zikir ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia ingat. Zikrullah mengingati Allah, senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di dalam jiwa, ingatan dan lisan. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di antara tujuan diciptakan lidah kita. Seterusnya adalah untuk kita bersyukur dengan nikmat lidah yang Allah beri adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kenapa kita belajar Al-Quran? Bukan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita belajar Quran kerana kita nak buat solat. Kerana hidup kita, inna solati, sesungguhnya solatku hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Dan di dalam kita menunaikan solat, kita baca Al-Quran dan kita menyembah Allah. Solat-solat ni sembah Allah, berdoa, berzikir, memuji Allah, bukan saja dengan lisan tapi dengan hati dan juga dengan anggota kita, pergerakan. Sebab tu dalam solat ada lisan, rukun qalbi, rukun fi'li, ada apa? Qalbi, fi'li, apa dosa lagi? Lisan tak baca. Maknanya dalam solat itu ada niat, ada ucapan qauli, perkataan qauli, rukun qauli, yakni ucapan, perkataan, zikir, surah Fatihah, takbiratul ihram, at-tahiyyahnya, salamnya. Dan yang ketiga tadi fi'li, yakni perbuatan, dengan iktidanya, qiyamnya, rukuknya, sujudnya, kita menunaikan ibadah kepada Allah. Dan dalam solat kita mesti kita baca Al-Quran. Kerana itu antara tujuan lidah kita dijadikan adalah untuk kita membaca Al-Quran. Dan kita terus belajar Al-Quran kerana kita nak baca dalam solat, sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
supaya dengannya kamu dapat menunjukkan makhluk Allah Ta'ala kepada jalannya. Dengan ada lisan ini kita dapat menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa berzikir, memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menasihat, berdakwah, menasihati, kata-kata dengan baik, semuanya menggunakan lisan. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersyukurnya dengan nikmat ini, maka wajib kita menjauhi lidah kita daripada lapan perkara. Yang ni kita nak sambung sebelum ni. Yang pertama, berbohong. Elakkan lidah daripada berbohong. Yang kedua, menyalahi janji. Elakkan lidah kita daripada menyalahi janji. Kita janji gitu, hari buat lain, jangan. Lepas tu salah kot lain pula. Yang ketiga, jaga lidah daripada mengupak. Yang keempat, jaga lidah daripada berdebat, bertengkar, dan suka membatah perkataan orang lain. Dia diskusi lain, bicara lain, debat ni nak cari siapa menang. Walaupun dia salah, dia debat nak tunjuk dia menang, menegakkan benar hak basah. Tu tak boleh. Jaga lidah daripada berdebat. Kalau berbincang, berdiskusi ilmiah, tak apa. Yang kelima, jaga lidah daripada memuji diri sendiri. Jaga lidah daripada memuji diri sendiri. Puji orang lain, lain kira, tak ada masalah, cuma kena lapik dengan zikir. Seperti kita nak puji anak saing kita, kita tengok baby ni muka comel, pipi gebu, nikmat yang Allah beri kepada baby ni comel, gerai tengok. Kita pun nak puji baby tu, bukan puji diri kita, puji baby tak apa, tapi kena lapik dengan zikir. Seperti subhanallah, masya Allah, comelnya baby ni, tabarakallah. Tu cara dia, barakallahu fiq. Tu kena lapik dengan zikir. Hak nombor 5 ni, jaga diri kita, lisan kita daripada memuji diri sendiri. Ni bukan puji orang lain, puji diri sendiri, tak boleh. Orang puji kita lain kira, kita jangan puji diri sendiri. Yang keenam, jaga lidah daripada melaknat. Supoh orang tu, supoh orang ni, tak boleh. Dan yang ketujuh, ke-8, 2 lagi ni kita sambunglah perbincangan kita merujuk kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Muka surat 117. Muka surat 117. Yang ketujuh, jaga lidah kita daripada mendoa kecelakaan ke atas makhluk. Kita doa kepada mana-mana makhluk, terutama sekali manusia maupun haiwan, kita doa ke atas dia kecelakaan, suruh dia aksiden ke, mati cepat ke, hilang pekerjaan ke, jatuh ke, tak boleh. Doa kecelakaan ni benda dilarang di dalam syariat kita, kerana kita suka benda buruk tu berlaku pada dia, tak boleh. Bermakna hati kita jahat, maka doa kecelakaan ke atas makhluk ni tak boleh. Kena jaga lidah kita, walaupun dia ada salah dengan kita. Ya, dia ni buat salah dengan kita, menzalimi kita dan sebagainya, elokkan lidah kita daripada doa kecelakaan untuk dia. Doa baik-baik. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka kamu hendaklah memelihara lidahmu daripada mendoa kecelakaan ke atas mana-mana makhluk Allah Ta'ala. Hendaklah kita pelihara lidah kita ni daripada mendoa kecelakaan, keburukan, kemalangan ke atas mana-mana makhluk Allah, tak kira dia orang Islam maupun orang kafir sekalipun. Elokkan lidah kita daripada
berdoa celaka pada orang. Dan kata Imam Ghazali lagi, jikalau dia menzalimimu, dia kalau dia buat zalim kita lagu mana? Tu. Dia buat zalim kita dulu ustaz. Ke doa orang dizalimi ke makbul. Ambo nak doa dia biar celaka hidup dia. Nak doa biar mati awal dia. Nak doa biar jatuh sakit dia. Nak doa biar kemalannya cacat dia. Ya. Sebab apa dia buat ke nak kita? Tu. Lagu mana tu? Dan jikalau dia menzalimimu, maka serahkanlah perkaranya itu kepada Allah Ta'ala. Kalau dia buat zalim ke kita pun, kita jangan doalah buruk untuk dia. Serah dia ni kepada Allah, kerana pasti Allah balas. Pasti setiap manusia, makhluk, bukan manusia saja, termasuk jin, hak buat kezaliman ke atas makhluk lain, sama ada jin buat zalim pada manusia, ataupun manusia buat zalim ke jin, ataupun manusia buat zalim sesama manusia, ataupun haiwan buat zalim ke manusia, ataupun manusia buat zalim ke haiwan, semua tu Allah akan balas. Allah sebut, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Apakah kamu mengira kamu hidup ni tidak akan dikembali kepada Allah dan tidak akan dihisab ke amalan? Allah tanya kita. Bahkan kita semua akan dikembali kepada Allah dan akan dihitung segala amalan dan dibalas. Amalan yang telah kita lakukan confirm dah akan dibalas oleh Allah. Jadi orang buat zalim kepada kita, memang kita ada kuasa doa untuk doa, kerana Nabi janji ada 3 doa tak akan ditolak. Dalam hadis Nabi janji, salasatun la turaddu da'watuhum. Nabi kata ada 3 doa tidak akan ditolak oleh Allah, tak akan ditolak. Ini Nabi jamin, hadis sahih. Salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Pertama Nabi kata orang yang berpuasa sehingga dia buka. Masa dia puasa tu dia doa, dia puasa dengan molek lah, bukan puasa lapar dahaga saja. Dia puasa betul-betul. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, doa dia mustajab. Memang doa dia mustajab. Nabi jamin. Itu yang pertama. 3 doa tak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua Nabi kata, wal imamul adil. Pemimpin hak adil. Ni. Nak cari pemimpin hak adil ni bukan senang lah. Tapi kalau dia bersifat adil, kita boleh minta doa dengan dia. Doa dia doa mustajab. Yang ketiga Nabi sebut 3 doa tak akan ditolak. Yang ketiga wal imamul adil wa da'watul mazlumi. Doa orang yang dizalimi, orang yang dikhianati, orang yang kena khianat lah, dizalimi, kena zalim, buat nanya ke orang. Doa dia ni mustajab. Nabi kata Nabi, yarfa'u Allahu fawqal ghamam. 3 golongan ni doa ni diangkat ke langit, angkat ke awal langit. Wa tuftahu laha abwabus sama. Dibuka pintu langit, buka habis 7 lapisan langit buka. Kalau orang lain doa, dia ada lapisan dia sakok. Pertama, hubbud dunia, sakok sebab kasih kepada dunia. Yang kedua, ngupa. Yang ketiga dia adalah tak ingat dah, dia ada lapisan dia sakok. Tapi 3 hak doa ni, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dia orang yang kena zalim kau ni doa akak ke awal, dibuka pintu langit, buka, tak ada sekatan.
wa tuftahu la abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannak walau ba'da hin, kata Rasulullah. Dan Allah bersumpah di atas doa, demi kemuliaanku aku akan tolong doa-doa ni, orang-orang yang berdoa ni. Maknanya Allah mustajab ke doa tu. Jadi lah ni situasi lah ni hadut ala kitab ni, lagu mana kita ni kena buat zalim korang, kena buat khianat korang, kena buat nania korang, boleh kau kita nak doa biar celaka orang tu. Tu kita ada dah puasa doa tu, hadis disebut oleh Nabi tu, orang yang dizalimi doa dia mustajab. Jadi kalau ambo kena zalim korang, ustaz tanya, ambo nak doa biar dia ni cacat, aksiden, mati, sakit, lagu mana boleh kau? Maka kata Imam Ghazali, elok ke berdoa kecelakaan ke atas orang lain walaupun orang itu zalim ke kita, maka serahkanlah perkaranya itu kepada Allah Ta'ala, serah pada Allah, biar Allah balas. Sebab apa? Kerana kalau kita doa keburukan untuk dia, kita hak jahat. Hati kita ada penyakit, dipanggil penyakit maknawi, penyakit dalam jiwa, jiwa yang dendam, benci, ingin keburukan kepada orang itu. Bermakna dia buat jahat kepada kita betul, kita pula buat jahat kepada dia. Ni tak boleh. Tu. Sebab Nabi kata, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lizalim fadla indahu yuqalabu bihi yaumal qiyamah. Tu. Sesungguhnya orang yang dizalimi itu mendoakan kecelakaan ke atas orang yang menzaliminya sehingga dibalas setimpal dengan perbuatannya. Kemudian tinggal bagi orang yang zalim itu lebihan di sisi yang kena zalim, lalu dituntut pula haknya pada hari kiamat ke atas orang yang dizaliminya itu. Nabi sebut sesungguhnya, ini ada satu kisah, orang yang dizalimi itu mendoakan kecelakaan, dia doa kecelakaan ke atas orang yang menzalimi dia sehingga dibalas setimpal dengan perbuatan yang dia buat kita lah. Kemudian tinggal bagi orang yang zalim itu lebihan di sisi yang kena zalim. Dia ni doa, Nabi nak ayat sini bukan Nabi nak suruh doa biar orang yang zalim tu celaka, dok. Nabi nak ayat sini rugi kalau kita guna kuasa doa orang yang kena zalim ni mustajab. Rugi guna atas dunia. Sebab gini, ada orang tu dia doa, Nabi cerita ni, dia doa orang hak zalim pada dia ni, ya Allah mubalahlah kepada orang hak zalim kat aku ni setimpal dengan dia buat ke aku. Mustajab doa tu Allah balas. Kemudian tinggal sikit lagi dia macam tak setimpal sangat, ada sikit lagi. Tak kena, tak apa panggil, tak setimpal hak dia kena, ada sikit lagi patut dia kena lah. Kemudian di akhirat ada sikit lagi kezaliman tu, mungkin patut dia boleh patut dibalas habis lah, sesat, tapi ada sikit lagi tidak dibalas. Maka di akhirat orang yang kena zalim tu dia tutup hak tu, nak pahala. Orang hak zalim tu tutup hak dia di hari kiamat, boleh pahala ke dia. Jadi boleh pahala dia ni tak banyak, sikit lah. Sebab atas dunia Allah balas dah, dia minta balas dah. Jadi di akhirat orang yang kena zalim tu boleh sikit je ganjaran dia. Jadi tuan-puan, Nabi nak sebut gini, siapa yang buat zalim ke kita jangan doa kecelakaan. Tu kalau balas tu teruk lagi. Ini dia tak balas, dia nak doa kecelakaan tak payah. Serah pada Allah. Di akhirat kelak kita boleh tuntut hak kita, keadilan Allah. Kita boleh ambil pahala dia. Sebab dia hari pembalasan kan.
mu dulu zalim ke aku, lon ni di akhirat aku nak tutup hak aku, hak mu zalim ke aku hari tu. Contoh, maka Allah beri pahala dia kepada kita, untung kita di akhirat. Ni bisnes paling untung. Orang buat zalim ke dia tak balas, dia tak doa kecelakaan, dia serah pada Allah Ta'ala. Di akhirat orang hak zalim, ramai mana hak zalim dia tu, dia boleh tutup belakang sehingga dia masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil pahala orang je. Ni. Jadi itu kelebihan bahawasanya Allah membalas. Allah dah janji dia maha adil. Oleh kerana itu elokkan lidah kita daripada mendoakan kecelakaan ke atas orang. Serah pada orang yang menzalimi kita tu, serah kepada Allah Ta'ala. Di akhirat kelak kita tutuplah dengan dia. Mu dulu buat zalim kat aku, dan ni aku tutup hak aku, hak mu buat zalim dulu. Ambil pahala dia. Kalau dia tak ada pahala dah, kita widosa, kita humbal kepada dia. Gitu cara dia. Ada seorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni maksud dia Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia seorang gubernur Kufah yang alim di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Tetapi beliau banyak melakukan kezaliman terhadap rakyat dia. Ni Al-Hajjaj ini dia jadi pemimpin di Kufah. Kufah ni tempat ilmu, penyebaran ilmu yang hebat lah. Kita pun ambil baca Al-Quran daripada Kufah yang dibawa oleh Abi Abdul Rahman As-Sulami di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Di atas mashaf Al-Quran, sekali ngatuk guru Quran pergi ngajar di Kufah. Orang pun pergi belajar di Kufah, pedagang-pedagang daripada Yaman dan sebagainya belajar di Kufah, belajar Quran, baca Quran. Kemudian belajar siapa di Melaka, siapalah Al-Quran bacaan mengikut riwayat Hafs an Asim daripada Kufah. Maka siapa kepada kita ikut bacaan dia. Hafs bin Asim ni bacaan imam yang kita ikut, asal dia di Kufah. Maka di Kufah ni ada seorang gubernur nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia ni banyak buat zalim kepada rakyat dia. Ada seorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Maka seorang ulama berkata kepada dia, dah buat zalim ke rakyat, orang maki dia. Maka seorang ulama pun berkata kepadanya, sesungguhnya Allah akan menyeksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya, seperti halnya Allah menyeksa Al-Hajjaj kerana kezalimannya kepada orang lain. Jadi ulama ni nak oyak, walaupun ulama tu kata walaupun pemimpin tu dia jahat, tapi kita elokkan lidah kita daripada memaki dia. Nasihat lain, tegur nasihat lah tu. Maki hamun ni kejahatan. Jadi pemimpin tu di Kufah tu memang dia buat zalim ke rakyat, memang betul. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kezaliman dia kepada rakyat dia. Akan tetapi sini ulama tu kata, hoduk maki Al-Hajjaj ni pemimpin tadi, buat zalim tadi, juga akan kena balasan, akan kena seksa oleh Allah. Sebab apa? Kerana memaki hamu itu kufur di atas nikmat adanya lidah, nikmat lidah. Sepatutnya orang Islam yang bersyukur di atas nikmat lidah, kerana lidah ini digunakan untuk zikrullah, baca Al-Quran, nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Tiba-tiba kita guna lidah memaki hamu. Walaupun pemimpin tu memang pemimpin yang menzalimi rakyat, tapi tak boleh nak maki hamu, kerana Allah juga akan menyeksa orang yang memaki hamu tersebut. Ini kata ulama. Maka dua-dua kena seksa. Pemimpin tu kena seksa disebabkan kezaliman dia kepada rakyat,
rakyat pun kena seksa disebabkan maki hamung dia kepada pemimpin tersebut. Bukan teguran yang baik lah. Maki hamung ni bukan perkara yang baik. Kerana maki ni tidak akan jadi baik. Maki tu termasuk dalam dosa dah. Tu. Maka dia buat dosa, kita jangan buat dosa. Ini antara yang ketujuh, kita jangan mendoakan kecelakaan ke atas makhluk. Jangan doa celakalah kepada orang lain. Walaupun dia buat jahat kepada kita, kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tegur dengan baik. Tu. Dan dia buat jahat juga, nak buat lagu mana? Tu. Kita kena jaga lidah daripada memaki hamun. Maka kita doa yang baik-baik. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia pergi ke Taif. Dia berdakwah dengan lidah dia, mengajak untuk mentauhidkan Allah, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagi Allah, dialah yang esa, wahdahu la syarikalah. Sehingga Sayyidina Bilal ni diseksa di padang pasir, diletak batu besar di perut, di mulut dia, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahad ahad, Allah yang esa, Allah yang esa, tak ada sekutu bagi Allah. Duk main hak tu. Betapa mulianya lidah Bilal sehingga dijanjikan syurga Allah kepada dia. Syurga tingkat tinggi dia, lidah dia tu. Begitu juga Rasulullah, dia bila dia tak maki hamu orang seksa dia, tuan hak seksa dia, sehingga dia dibebaskan, dibelilah. Kemudian Rasulullah pergi Taif tadi. Rasulullah pergi ke Taif, Rasulullah berdakwah dengan lidah dia dari pitu ke pitu, pitu ke pitu, pitu ke pitu, sehinggalah penduduk Mekah tersebut ni hak orang-orang muda, dikumpul ke orang-orang muda, malu orang muda, kumpul batu lepak kepada Rasulullah di sepanjang jalan Rasulullah sambil halau, sehingga berdarah Rasulullah daripada kepala sehingga ke kaki berdarah. Sapa Rasulullah sehingga di satu kebun kurma. Maka di situ Rasulullah didatangi oleh malaikat. Malaikat royak muangkat tangan, doalah Rasulullah. Malaikat ni siap sedia dah nak akak bukit tipu kepada penduduk Taif. Tu. Rasulullah tak doa kecelakaan, tapi Rasulullah doa kebaikan, moga ada daripada sulbi-sulbi mereka ni, anak cucu mereka, zuriat daripada Taif ni beriman. Lah ni semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan sunnah Rasulullah. Dia tak doa kecelakaan, dia doa hak baik, balasan hak molek kepada orang yang menzalimi. Kalau kira Rasulullah dizalimi dah tu, dilempar batu sehingga berdarah, daripada kepala sehingga ke kaki berdarah. Ini kehebatan orang yang dizalimi, doanya mustajab. Maka kita doa hak molek-molek lah, maka bolehlah molek-molek kepada kita juga. Yang ke-8 di antara untuk bersyukur lagi dengan nikmat lidah, kita jaga lidah kita daripada yang ke-8 ni, bergurau, mengolok-olok. Olok-olok panggil nipu sunat tak sini, dan mengejek orang. Maka peliharalah lidahmu daripada bergurau. Gurau boleh, tapi hak ni melampaui batas, sehingga dia bergurau dengan lidah tu menyakiti orang yang dia nak gurau. Orang panggil gurau bodoh lah ni. Tu gurau yang orang lain tak suka dengan gurau dia tu, mengolok-olok dan mengejek-ngejek orang, sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk gurauan. Jaga lidah kita daripada gurau yang melampau, sehingga mengejek-ngejek, menghina orang, sama ada secara jelas ataupun secara sindiran, kerana ia menghilangkan air muka maruah orang dan menghilangkan rasa haibat, yakni gerung, dan terkadang membawa kepada
rasa jauh hati dan sakit hati. Contohnya kita ejek orang, sama dia sakit hati dah. Tapi kalau ejek orang depan orang ramai ni, pohon sakit hati dia. Kadang kita niat gurau, tapi dia terasa hati. Maka lidah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang memakai hati manusia orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dah dia hisab rokok. Contoh lah ni, tu email hisab rokok contoh. Depan orang ramai tu email tu bila ada berlaku, maka mari penceramah lain lah, penceramah dua contoh. Maka ada seorang hamba Allah, dia tanya, boleh saya tanya depan orang ramai, lagu mana hukum tu email hisab rokok? Oi, dia tanya. Padahal semua orang tahu di tempat tu, orang tahu laku tu email tu hisab rokok, orang tahu laku. Dia tanya depan orang ramai dengan tujuan khusus tu email, khusus tu email, walaupun nampak macam umum tapi khusus umum tu email, tak walaupun tak sebut nama, tapi secara ramai orang tahu tu email tu siapa. Oh, malu muka. Nampak betul balik kita tanya, tapi lidah kita tersebut seakan-akan mengejek orang tu walaupun dia betul siapa. Kerana dia menghilangkan air muka, menghilangkan rasa hormat orang pada dia, dan menjatuhkan sakit hati kepada orang itu. Dia terasa hati, maka kena kita. Dia orang terasa hati ni, payahlah main dengan hati ni. Sebab tu kata alim ulama, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tu terletak pada penjagaan lisan dia. Biasalah, kadang terlepas, kita belajarlah daripada hak lepas-lepas. Kita belajar gini, kalau buat gini jadi gini. Kita belajar, kita ubah, jaga lisan kita, kata yang baik-baik, insya-Allah. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran. Waktu terasa hati dia jadi panas, jadi tegar. Mula disebabkan lidah je. Mula-mula gerak, lepas tu jatuh pada ngejek, lepas tu jatuh kepada puji diri sendiri, lepas tu jatuh pada menghina orang lain. Maka jadi pertengkaran, kemarahan, putus hubungan silaturahim, dan menyemaikan perasaan dendam di dalam hati. Tu ngata ni, bila terutama ngata depan muka pula dalam majlis, depan orang ramai. Begitu juga tuan-puan, kita nak tegur anak kita majlis hari raya ke, dalam majlis perkahwinan ke, depan-depan saing dia pun kita jangan marah dia depan saing dia. Kerana budak remaja ni, dia 15 tahun ke atas ni, dia sensitif jiwa dia. Dia mula memberontak. Kita sayang dia, kita pergi tegur dia depan saing dia, depan orang hormat ke dia. Gitu. Depan saing-saing dia, depan mak ayah saing dia, tak boleh. Dia akan terasa hati dengan kita, walaupun kita ni mak ayah dia terasa hati. Ataupun depan pok saudara, adik-beradik kita lah. Depan pok saudara dia, mak saudara dia, walaupun dia anak kita ataupun anak orang lain, jangan kita tegur dia depan orang. Dia malu muka. Terutama budak-budak sensitif, dia sakit hati. Dia budak, tahu kan, dia tak kita ngopak kakak nak, yang ngata kakak nak belakang kita lah. Dia akan buat kita musuh. Dia akan bermusuh dengan kita, walaupun kita mak ayah dia, walaupun kita pak saudara dia, walaupun kita cikgu dia. Dan dia makan hati. Boleh nak tegur, panggil dia molek face to face, minta maaf dah, perlu tegur ni. Ya molek. Tu
Dia tak malu sikit. Walaupun masa tu mungkin dia terasa, tapi terasa tu rasa hak molek. Tu kita tegur dengan molek, bukan kita tegur depan. Kata Imam Syafi'i, kalau kita tegur dia depan orang ramai, maka itu bukan teguran, itu penghinaan. Maka janganlah bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik kamu, maka kamu jangan peduli, dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan lain. Tu nampak orang duk ngejek sedap tu, kita lari dah sehingga dia ubah topik hak lain. Tak apa, dia kita sign ni kadang-kadang baru klik kapung kat raya tak, ataupun majlis-majlis kahwin ke majlis keluarga, kita sign ni kita kena buka topik hak orang lain suka belaka. Walaupun kita ada bisnes, masing-masing ada bisnes kerja, mungkin ada buat insurans, takaful, juaga tu juaga ni. Bila kita duduk dengan saing-saing kita daripada pelbagai latar belakang, kita jangan kecek benda hak tolong. Yakni duk kecek pasal barang kita jual, duk kecek pasal takaful kita, dia tak sih. Dia ada dah takaful dia. Dia akan rasa gano, serabut aku nak tubik minum air dengan saya nak buang apa, dia duk ngepeng hak dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu, dia akan jadi menyampah. Jadi ini akan memutuskan silaturahim. Jadi payah dah nak jumpa dia, ngelak nak jumpa kita. Kerana lisan kita juga asyik duk cerita pasal kita sahaja, dan kita pun menceritakan kejayaan kita sehingga meremehkan usaha dia, sakit hati dia. Ni tak boleh. Dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan lain, dan kamu hendaklah menjadikan dirimu termasuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sadaqallahul azim. Dan mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Nampak orang duk ngopak, kita lari, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu contohnya, ya sama ada dua, kita lari ataupun kita betul. Kita kupu saing-saing biasalah balik, ataupun adik-beradik pun dia sensitif kadang-kadang. Hak ni naik Alfa, hak ni Ezora balik, hak ni Mewi, tiba-tiba hak ni kacil ya balik. Hak tengah tadi, hak Ezora dengan Mewi tadi, dia puji hak Alfa, saing-saing ataupun adik-beradik, kemudian merendah ke hak kacil. Hak ni silap, nak puji-puji. Puji tu pun kalau kira nyakit juga kalau tak tidak memuji Allah dulu. Hak bahaya lagi, dia puji Alfa tengah ni, biasa orang tengah. Oh hebat amu beli Alfa berapa bulan insurans 5,000 dah bayar, rotak 800 lebih biasa benda tu. Oh ratus-ratus ribu benda tu, banglo bergerok kau panggil. Kagum tengok. Kemudian hak salah dia ejek hak kacil tadi. Tengok hak kacil, tengok orang pakai Alfa tu. Dia tak suruh jadi pada dia pakai Zara Alfa. Terasa hati yang dalam orang tu. Walaupun dia senyum, tapi hati dia sakit mendalam. Ni bahaya. Pong dia mari bakok dalam. Ni bahaya. Sudahlah masa tu. Benda tu nampak macam gurau, tapi dia makan hati dalam. Inilah perbuatan mengejek dalam gurau tanpa sedar memutuskan silaturahim. Dia makan hati siapa mati tu. Walaupun dia senyum, ya
Sebab kita meremehkan usaha dia. Jadi yang mampu kacau ni bagaimana? Maka kita hidup tengah-tengah ni, kita sama ada kita lari ataupun kita betul balik. Ni kita betul balik, murni ke balik benda tu. Itu. Inilah tempat-tempat perhimpunan penyakit lidah yang besar. Tiada yang dapat membantumu dalam menjaga lidahmu kecuali beruzlah, yakni asing diri. Kalau kita rasa sakit itu, asinglah, larilah daripada, sebab dia kejek lagi ni, dia ketong-tong lagi, larilah. Kalau kita kena lah, kalau kita jadi orang tengah, kita damai balik, kita mulia ke dia, kacil pun dia malah tunjuk ya tu ilmu tak tahu, pandai-pandai kita lah. Tu ni apa yang dirahmati oleh Allah. Nak bila anak menatu balik, kita adik-beradik mungkin biasa dah gurau, tapi isteri kepada adik kita atau isteri kepada abang kita, dia ipar, kita dia ejek tu suami dia, makan hati isteri dia pula. Ni bahaya. Adik kita tak makan hati, suami adik kita tu makan hati, ejek sebab suami dia, sebab dia respect kepada suami dia, walaupun suami dia tu adik kita, hak kita selalu nyanyi sejak kecil lagi. Kena jaga benda ni, kena jaga. Syaitan yang masuk lalu huru-hara keluarga jadi. Kau tak rajin kerasukan, jadi kerasukan. Kerana apa? Sifat marah tu kuat, jadi kerasukan. Benda tu tak ada gapo pun sebenar. Marah masuk melalui pintu marah. Dan melazimi diam, melainkan sekadar yang sangat diperlukan sahaja. Lari dari dia. Tu. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu di dalam mulutnya. Abu Bakar pernah letak batu dalam mulut supaya dia dapat menegah mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu, dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, lalu beliau berkata, hadzal ladzi awghadani al-mawarid. Tu kata Abu Bakar, inilah yang membawa aku ke jurang kebinasaan. Lidah bahaya. Maka jagalah dirimu daripada lidahmu dengan bersungguh-sungguh, kerana ia adalah sebab yang paling kuat pada membinasakan kamu di dunia dan di akhirat. Telajak perahu boleh diundur lagi, telajak kata buruk pada dia. Begitu juga orang mengajar. Kita menyaksikan semenjak ada live media masa ni, tu guru pondok pun boleh silap ucapan dia, tiada dasar, tidak ada rujukan kitab, sehingga mempengaruhi orang awam jadi balah benda tu. Tapi alhamdulillah, ada setengah tok guru dia mengakui silap dia, meminta maaf, tarik balik kata-kata, memang sifat yang mulia. Begitulah bila berkata-kata mesti ada silap dia, maka kena hati-hatilah daripada kata-kata ini. Boleh menyakiti, dia boleh membuatkan sifat mazmumah yang begitu parah dalam jiwa orang yang mendengar ataupun orang yang bercakap. Ini membawa kepada sifat-sifat mazmumah lain, denda, kebencian, putus silaturahim, kemarahan dan sebagainya lagi. Maka jagalah lidah ini, lidah kita untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, memuji Allah, berkata-kata yang baik dan menasihati dengan perkara yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan lisan kita ini dekat kepadanya, insya-Allah. Itu saja pada malam ni. Minta maaf banyak terkasar bahasa, tersilap bicara. Moga-moga Allah SWT merahmati kita, mengampuni kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تسبيح فرح سورة العصر سبحان الله أشهد أن لا إله